أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. InsyaAllah kita sambung bacaan daripada kitab Al-Hadis Al-Muntakhabah. Hadis yang seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufin ar-rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saf lelaki yang paling baik, yakni yang paling banyak dapat ganjaran, ialah saf yang pertama, dan saf yang paling buruk, yakni yang paling sedikit ganjaran, ialah saf yang akhir. Saf wanita yang paling baik, yakni yang paling banyak ganjaran, ialah saf yang akhir, dan yang paling buruk, yakni yang paling sedikit, yang paling kurang ganjaran, ialah saf pertama. Hadis riwayat Muslim. Anil Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu as-saffa min nahiyatin ila nahiyatin yamsahu sudurana wa manakibana wa yaqulu la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum wa kana yaqul inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna ala as-sufufil awwal. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Barra bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalunya berjalan dari hujung ke hujung sambil menyentuh-nyentuh dada-dada dan bahu-bahu kami untuk meluruskan saf. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu bengkang-bengkok dalam saf, nanti hati-hati kamu akan berselisih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersabda, sesungguhnya Allah merahmati dan para malaikatnya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla merahmati dan para malaikat mendoakan keampunan untuk orang yang di saf pertama. Hadis riwayat Abu Daud. An Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah Azza wa Jalla wa malaikatahu yusalluna ala allazina yaluna as-sufuf al-awwal wa ma min khutwatin ahabbu ila Allah min khutwatin yamshiha yasilu biha saffa. Rawahu Abu Daud. Sayyidina Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla merahmati dan para malaikat mendoakan rahmat atau keampunan untuk orang yang berada di saf pertama. Tiada langkah yang lebih dicintai oleh Allah daripada langkah seseorang yang berjalan untuk memenuhkan saf. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Rawahu Abu Daud. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah merahmati dan para malaikat mendoakan keampunan untuk orang yang berada di bahagian kanan saf. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ammara janibal masjidil aisar likillati ahlihi falahu ajrani. Rawahu At-Tabarani. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang memenuhkan saf di bahagian kiri masjid
kerana tidak ramai orang di bahagian itu akan mendapat 2 ganjaran. Riwayat At-Tabrani. Keterangan, apabila para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mengetahui bahawa kelebihan bahagian kanan saf lebih banyak daripada bahagian kiri, maka semua orang gairah untuk berada di bahagian itu, sehingga menyebabkan bahagian kiri terbiar kosong. Berkenaan keadaan dalam inilah Nabi SAW telah memberitahu kelebihan bahagian kiri. An Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufufa rawahu al-Hakim. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah merahmati dan para malaikat mendoakan keampunan untuk orang yang memenuhkan saf-saf, yang menyambungkan saf-saf. Hadis riwayat Al-Hakim di dalam kitab Mustadrak dia. Alhamdulillah. Terdengar beberapa hadis Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ini, yang kita boleh nampak dalam hadis ini ialah perkataan yang diulang-ulang, poin dia yang besar ialah innallaha wa malaikatahu yusalluna. Tu yang paling penting kat sini ni. Macam contoh kat sini, Nabi SAW kata apa? Innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna ala. Yusalluna ala. Jadi ini sebenarnya satu perkara yang besar. Peluang kita untuk mendapat selawat daripada Allah, peluang kita untuk dapat selawat daripada malaikat. Jadi ulama' beritahu apa maksud selawat Allah pada kita, iaitu Allah menurunkan rahmat, memberikan rahmat dia. Apa maksud selawat malaikat pada kita? Malaikat mendoakan keampunan untuk kita. Itu maksud selawat. Ia berbeza, berbeza selawat ni. Macam kita berselawat kepada Rasulullah, maksud dia kita memohon kepada Allah supaya Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah. Tu maksud dia. Bukan kita bagi rahmat kat Rasulullah. Bukan kita yang doakan keampun, kita pula nak doa keampunan, bukan. Tapi kita mohon pada Allah supaya Allah lah yang akan sempurnakan rahmat kepada Nabi SAW. Jadi perkara ini kita boleh dapat selawat daripada Allah dan malaikat ini ialah berkenaan dengan solat berjamaah, terutama bahagian saf. Berkenaan dengan saf, meluruskan saf, memenuhkan saf pertama, berebut saf pertama, kemudian saf kanan, lepas tu saf kiri. Jadi ini semua adalah peluang-peluang kita sebenarnya untuk mendapat selawat Allah dan juga para malaikat pada kita. Ini jelas-jelas dah disebut. Jadi kita kena usaha sungguh-sungguh lah. Dan ini hanya akan dapat bila kita pergi solat berjamaah. Bila kita pergi solat berjamaah. Tengok para sahabat Nabi ni, bila dia dengar kata orang duduk belah kanan dalam saf yang belah kanan ni lebih lagi, semua dah berebut ke belah kanan, kan? Semua dah berebut ke belah kanan. Sehingga Nabi SAW bagi tahu pula yang sebelah kiri ni, yang sebelah kiri pun dapat ganjaran kerana memenuhkan. Pertama dia dapat ganjaran dalam saf, yang kedua dapat 2 ganjaran tu kerana pertama memenuhkan saf, yang kedua ialah kerana dia duduk dalam saf, yang kedua kerana dia tu berusaha untuk penuhkan yang kosong, kan. Jadi semoga apa yang kita dengar ni kita dapat faham, kita dapat amal, dan kita dapat jaga solat jemaah kita lah, baru kita dapat peluang ni dan kita dapat sampaikan pada saudara kita yang lain, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarafata 'ainin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan, tiada Tuhan melainkan Engkau yang mentadbirkan, yang mencipta dan mentadbirkan langit dan bumi dan apa antara keduanya.
Wahai Allah, tidak terlepas daripada pandangan-Mu, pengetahuan-Mu segala sesuatu. Maka ya Allah, kami tahu kehidupan kami ini sentiasa dalam perhatian-Mu ya Allah, dicatat, direkodkan oleh malaikat-malaikat-Mu dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan-Mu nanti ya Allah. Wahai Allah, sebelum tibanya hari kami terpaksa berdepan dengan pengadilan-Mu ya Allah, maka ya Allah, kami memohon keampunan atas segala salah silap kami ya Allah, atas dosa-dosa kami ya Allah, sama ada yang besar atau yang kecil ya Allah, yang awal atau yang akhir, yang sengaja atau tak sengaja, yang zahir maupun yang batin ya Allah. Wahai Allah, bersihkanlah hati kami daripada kesan-kesan dosa. Bersihkanlah buku catatan kami daripada catatan dosa-dosa kami ya Allah, supaya bila kami bertemu denganmu nanti ya Allah, dalam keadaan Kau reda dengan kami, Kau maafkan segala salah silap kami, dan Kau masukkan kami bersama hamba-hamba-Mu yang Kau redai di dalam syurga-Mu yang Engkau redai. Wahai Allah, Tuhan kami, bagilah kami taufik untuk kami dapat jaga solat waktu kami, solat fardu kami dengan sungguh-sungguh ya Allah, di tempat azan diazankan secara berjemaah ya Allah. Ya Tuhan kami, bantulah kami dalam solat-solat kami ya Allah, supaya solat kami solat yang khusyuk dan khuduk ya Allah, sebagaimana solat para sahabat Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, begitu juga ya Allah, bagilah kami taufik untuk kami jaga solat-solat sunat kami ya Allah. Wahai Allah, berilah kami taufik untuk kami jaga solat jemaah kami ya Allah. Wahai Allah, kesialah pada kami ya Allah, akhir-akhir zaman ini ya Allah. Inilah kemampuan kami, inilah yang kami mampu. Maka ya Allah, bantulah kami, terimalah kami ya Allah. Rabbana nufawwidu umurana ilaik innaka basirun bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.